anak-anak yang lil bana bangun judah macam sekalian. Alhamdulillah, syukur kita kepada Allah SWT, kita dikumpulkan di sini untuk sama-sama kita memahami, menghayati bagaimana pengurusan Islam terhadap anak-anak yatim. Sebagaimana diberitahukan oleh pengurusi majlis sebentar tadi, iaitu lebih kurang ataupun 23 tempat al-yatim disebut, ataupun al-yatama disebut dalam kitab suci kita Al-Quran. Sebelum saya jawab soalan Fadil, Tuan Pengurusi, saya nak tambah sedikit apa yang diperkatakan oleh panel. Yang pertama, iaitu berkaitan dengan kepentingan kita terhadap anak yatim. Tuan-tuan sekalian, kita rujuk kembali, kita flashback bagaimana Nabi kita Muhammad sallallahu alaihi wasallam ketika berumur lebih kurang 5-6 tahun apabila diserah kembali oleh Halimatus Sa'diyah, pengasuh Nabi di kampung. Ketika itu Aminah ibu Nabi telah membawa Nabi kita sallallahu alaihi wasallam pergi ke Yasrib untuk melawat atau menziarahi makam Abdullah, iaitu bapa Nabi yang telah meninggal dunia. Dalam perjalanan daripada kota Makkah ke Yasrib, apabila Nabi kita SAW melihat anak-anak kecil yang sebaya dengan Nabi bermain-main, bersukaria dengan ibu bapa mereka, lalu ketika itu mengalirlah air mata yang suci, air mata yang mula daripada mata Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Nabi kita amat sedih, amat terharu kerana melihat kanak-kanak yang lain yang sebaya dengan Nabi SAW ada ibu dan ada bapa, sedangkan Nabi hanya bersama ibu saja dan tak pernah melihat bagaimana wajah ayah Nabi kita sallallahu alaihi wasallam. Begitu juga ketika Nabi kita berumur 12 tahun, ketika bersama dengan Abu Talib, bapa saudara Nabi, dalam perjalanan kafilah untuk berniaga di Syam, sekali lagi Nabi kita sallallahu alaihi wasallam menangis kerana ketika ini Aminah telah meninggal dunia. Nabi kita menangis melihat kanak-kanak yang sebaya dengan Nabi ada ibu dan ada bapa, sedangkan Nabi kedua-duanya telah tiada. Inilah tuan-tuan sekalian bagaimana Nabi kita, betapa lembutnya hati Nabi kita melihat suasana yang amat sedih. Sebagaimana kita diberitahu tadi, inilah didikan yang mahal daripada Allah SWT. Nabi kita tidak pernah menyebut nama Abi, tetapi Nabi kita sudah sebut Rabbi. Ayahku. Tak pernah sebut sebab kita ada ayah. Tetapi Nabi kita sebut, saya sebut Rabbi, Tuhanku, semenjak kecil lagi. Nabi tidak pernah mengadu masalah kerana tidak ada ayah. Ini sebagai satu motivasi untuk anak-anak kita yang yatim yang berada di sini, supaya anak-anak yatim semua mempunyai motivasi kuat untuk meneruskan kehidupan walaupun tanpa ibu dan ayah. Susahnya Ustaz nak jawab soalan yang ditanya oleh Fadil Tuan Pengurusi tadi. Apakah balasan mereka yang memakan harta anak yatim? Tuan-tuan sekalian, mari sama-sama kita rujuk kepada ayat Allah SWT yang berbunyi, A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Wa la taqrabu malal yatim illa billati hiya ahsan. Janganlah kamu menghampiri, janganlah kamu mendekati harta anak-anak yatim kecuali dengan cara yang baik. Tuan-tuan sekalian, kita tidak dibenarkan sama sekali untuk kita mengkhianati amanah Allah SWT apabila kita mengurus harta anak yatim. Sebaliknya di sana kita mesti mengurus dengan baik. Para sahabat apabila mendengar ayat ini, para sahabat Rasulullah SAW ketika itu yang ada memelihara menjaga anak yatim, yang mana mereka para sahabat makan hasil tangan, hasil usaha sahabat dengan harta anak yatim ini asing. Ini makanan anak yatim, ini makanan para sahabat. Kalau masuk pun panggil puyuk tak sama. Sehingga basi makanan anak yatim, para sahabat tak sentuh. Kerana apa? Takut bimbangnya memakan harta yatim. Tetapi oleh Tuhan ya Allah SWT dibenarkan capur, dibenarkan makan, tetapi dengan cara yang baik. Bukan langsung tak boleh makan. Boleh makan tapi cara yang baik.
Tuan-tuan sekalian, di sini saya catatkan 3 akibat ataupun kesan buruk orang yang makan harta anak yatim. Yang pertama, tuan-tuan sekalian, apabila seorang itu makan harta anak yatim yang dilarang tegas oleh Allah Subhanahu wa taala, yang pertamanya orang itu akan menjadi hatinya gelap gelita. Kita panggil gelap perut. Kita panggil hati. Kita panggil degil. Kita panggil macam-macam nama. Gelap hati, tidak dapat hidayah daripada Allah SWT. Kalau duduk di sebelah masjid pun mungkin dengan azan. Bila yang sedap pun Allahu Akbar, Allahu Akbar, tak dengar juga. Pasal apa? Telinganya telah ditutup. Pasal apa? Akibat daripada makan harta yatim, gelap gelita. Itu yang pertama. Yang kedua, tuan-tuan sekalian, apabila seorang memakan harta anak yatim, jiwa mereka tidak tenang, hidup mereka resah gelisah, diselubungi rasa takut, diselubungi kita panggil macam ngosek, macam ada kung. Pasal apa? Sebab makan yatim. Mari rasa tak selesa, tapi bila-bila tak selesa pun makan juga. Nah, sebab apa? Sebab dah biasa macam itu. Menjadi panas baran, mudah ngamuk akibat daripada makan harta anak yatim haram. Sebab itu, tuan-tuan sekalian, kita lihat bagaimana firman bagaimana hadis Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, kullu lahmin nabata minal haram fannaru aula bih, atau kama qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap daging yang tumbuh hasil daripada perkara yang haram, seperti memakan hasil anak yatim, ialah neraka lebih layak, tuan-tuan. Ketika meniti sirat mustaqim, di akhirat nanti, di bawahnya ada api neraka yang panas menyala, akan menyambar tubuh yang besar daripada makan yang haram, seperti makan makanan daripada harta anak yatim. Api neraka akan menyelar, kita panggil akan menyambar tubuh-tubuh yang meniti di atas sirat, dan akan ditarik ke dalam neraka Allah SWT. Tuan-tuan sekalian, yang ketiga, kita lihat bagaimana firman Allah Ta'ala, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Innal ladzina ya'kuluna amwalal yatama zulma innama ya'kuluna fi butunihim naran wa yaslawna sa'ira. Allahu Akbar. Sesungguhnya, tuan-tuan, sesungguhnya orang-orang yang memakan harta anak-anak yatim secara zalim, yakni secara yang tidak betul, cara yang melampau kepentingan diri sendiri, sebenarnya mereka itu telah menelan bara-bara api memenuhi perut-perut mereka, dan mereka akan masuk ke dalam api neraka yang panas menyala. Ini, tuan-tuan, akibat di akhirat akan dibakar dalam neraka Allah Subhanahu wa taala. Dan dalam ayat lain Allah berfirman, A'udzubillahi minasyaitonirrajim, Kullama nadijat juluduhum baddalnahum juludan ghairuha liyazuqul azab. Setiap kali dagingnya dibakar dalam setiap kali masaknya kulit-kulit mereka ahli neraka, Allah SWT akan tukarkan dengan kulit-kulit yang lain, liyazuqul azab, untuk merasakan azabnya neraka Allah Subhanahu wa ta'ala akibat pada memakan harta anak-anak yatim. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, kalau kita imbas kembali bagaimana Nabi kita sallallahu alaihi wasallam, satu hari Nabi kita menangis, tuan-tuan, menangis sehingga membasahi janggut mulia baginda sallallahu alaihi wasallam. Lalu masuklah Sayyidatina Fatimah dan Sayyidina Ali melihat, ya Rasulullah, wahai ayahanda, kenapa menangis sehingga membasahi janggut? Wahai puteri kesayanganku, wahai Ali, aku mengingati kembali bagaimana peristiwa ketika aku dimi'rajkan. Di sana aku melihat ahli-ahli neraka daripada umat aku yang berbagai-bagai diseksa. Antaranya di sana banyak, tuan-tuan. Saya ambil satu saja yang berkaitan dengan tajuk kita pada malam ini. Antaranya ialah mereka yang memakan makanan
terus keluar daripada tubuh mereka. Makan terus keluar. Makan terus keluar. Kerana apa? Kerana panasnya makanan tadi masuk ikut mulut, keluar ikut dubur. Tapi terus makan, terus makan, terus makan. Inilah akibat orang yang makan harta anak yatim. Tuan-tuan sekalian, tuan-tuan sekalian, begitu sekali ancaman Allah SWT. Begitu sekali kita lihat bagaimana azabnya mereka yang makan harta anak yatim. Sebagai kesimpulan untuk pusingan pertama ini, marilah sama-sama tuan-tuan sekalian, kita bersama-sama menjaga kita daripada memakan harta anak yatim. Kadang-kadang saya bimbang juga. Bimbang, tak harus bimbang. Kadang-kadang kita rasa kita solehah apabila berlaku satu-satu kematian si bapa. Di sana ada anak-anak kecil yang belum balik, yang kita namakan anak yatim. Kadang-kadang kita perlu jaga juga. Takut-takut kita makan harta mereka tanpa kita sedari. Tanpa kita sedari, itu adalah harta anak yatim. Tuan-tuan sekalian, jadi saja dah pada saya untuk pusingan pertama. Mudah-mudahan kita dapat manfaatnya. Aqulu qouli hadza astaghfirullahalazim li wa lakum. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.